أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara majlis pada malam ini, halaqah kuliah. Yang dihormati barisan pimpinan ahli jabatan kuasa surau Ar-Rawdah. Ar-Rawdah maksud apa? Rawdah taman syurga. Nanju ada taman. Rawdah maksud taman. Rawdatul Jinan, taman-taman syurga. Dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan utama dan selamanya kita rafa' syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah ketemukan kita dalam majlis yang cukup baik. Setelah mana mendirikan sembahyang maghrib, tuan-tuan boleh berjemaah, saya tak sempat. Jalan jam nak mampus. Saya tengok ada WhatsApp kawan-kawan di belah Sungai Buloh, belah dekat IKEA Kota Damansara, banjir pula. Jadi alhamdulillah tak banjir sampai juga aku. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita dikelilingi oleh para malaikat Allah yang cukup ramai, kerana kita buat halaqah ilmu. Kedatangan manusia pada malam ni 3,000 orang, alhamdulillah, depan saya, termasuk yang tak datang. Yang datang ada tak 5%? Ada tak? Ya? 1%. Kalau tidak penuh, kadang-kadang tuan-tuan, yang jadi tak ramai kadang mungkinlah salah mereka satu hal lah, tak ingat masjid apa semua. Mungkin ada daripada sudut daripada kita, mungkin ada kelemahan, menunjukkan mungkin dakwah kita tak sampai secara betul. Nak kata tak pernah sampai tak boleh tuan, mesti tuan-tuan dah wawarkan dan sebagainya. Itu sebab wasilah dakwah ni perlu dikaji beberapa cara. Kita tengok kelemahan-kelemahan, insya-Allah mungkin kita boleh memperbaiki. Contoh, bukan saya nak main cakap ini tak kena tuan-tuan. Dah panggil Tok Guru, nak main ajak lah tak? Kalau tidak jadi Tok Gurau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa pada malam ni kita buat halaqah ilmu, yakinlah bahawasanya tuan-tuan, sekarang ni malaikat bersama kita cukup ramai, yang diciptakan khas oleh Allah Subhanahu wa taala memburu majlis-majlis ilmu. Seperti mana kalau sekiranya ada gula, maka datangnya semut. Dan sekiranya ada bangkai, maka datangnya lalat.
Begitu jugalah Allah ciptakan khas malaikat pemburu majlis ilmu ini, ada majlis ilmunya dia datang. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan berlapis-lapis sampai ke langit malaikat ni bersaf-saf tuan-tuan, yang minta tolong, yang minta kepada Allah apa dia? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah. Nya ni bagi lelaki lah, Allahumma ighfir laha bagi perempuan, Allahumma ighfir lahum, ampunilah mereka wahai Allah. Malaikat minta ampun bagi pihak kita tuan-tuan. Malaikat ni tidak ada dosa kerana malaikat maksum. Mereka senantiasa taat pada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak sekali-kali bermaksiat malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikuti perintah apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah kurniakan ini, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga dengan pekanya para malaikat mohon ampun pada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan diri kita senantiasa dirahmati, diberkati, diberi syafaat syifa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya tak boleh hitung. Kalau kita lihat tuan-tuan, ayat yang perempuan, ayat yang kita selalu dengar ni, Tok Guru dah datang pernah cerita tentang ayat ni. Tetapi kalau sekiranya kita perhalusi ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah. Dan sekiranya kamu nak menghitung, Allah menggunakan dengan perkataan singular tuan-tuan. Allah tak gunakan dengan perkataan plural. Allah tak guna dengan perkataan banyak di sini. Allah guna dengan perkataan nikmah. Nikmah ni apa maksud? Satu nikmat. Maksudnya, dan sekiranya kamu nak mengira satu nikmat Tuhan, wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu nak menghitung satu nikmat Tuhan sahaja, pasti tidak dapat dihitung. Bukan banyak. Allah tak sebut dengan ni'am. Allah tak sebut dengan perkataan banyak. Allah sebut dengan perkataan satu. Sekiranya kamu nak menghitung satu nikmat Tuhan, nescaya kamu tak boleh hitung. Tapi manusia ni yang tak bagi tu nak buat sangat tuan tak? Cuba kita hitung. Nikmat mata ni, jenis duk pandang saya pun banyak jenis pandangan ni. Betul tak? Kadang-kadang tu pandangan dia blur, kepala otak melayang ke lain. Betul tak? Ada jenis pandangan tu betul-betul dia pandang ikhlas, nak mengaji. Tak? Tu yang bawa kitab, bawa coretan semua tu, jenis nak mengaji tak? Ada yang pandang nak ilmu daripada pandangan. Oh, hebat tuan. Ini tuan-tuan, makam tinggi. Aku pun tak macam tu tuan. Aku ngaji dulu bawa kitab, aku ngaji dulu ada nota. Kalau orang macam ni tuan-tuan, makam cukup tinggi lah. Tak? Dan insya-Allah tuan-tuan akan diberi ilmu yang tinggi. Gitu. Amin. Amin sikit. Nah, gitu. Ada jenis tu.
Banyak jenis pandangan. Kadang-kadang ada setengah tu dia sampai ada keluar perkataan, dia kata gua tak boleh tengok lu bro, berbulu mata gua. Betul. Betul kan? Ada sampai macam tu sakit hati tu. Yang jenis jeling pun ada kan. Jeling pun macam-macam. Sampai ada lagu menjeling, tak? Maksud dia ada jenis jeling sinis, ada jeling apa memikat. Faham? Jadi banyak jelingan. Macam tu juga dengan tutup mata. Kalau tutup mata cepat-cepat tu nambah berkedip. Perasan tak? Berkedip tutup. Kita pun tak perasan. Tu nikmat Allah yang kita tak sedar. Kenapa orang kena rasuk hantu tuan-tuan mata merah? Bukan sebab hantu tuan-tuan, sebab dia kurang berkedip. Tak sungguh. Apa cuba hampa tak percaya, buat try lah 3 minit jangan berkedip. Pergi ambil purih penyapu atau purih nyapu. Kepok purih menyapu ataupun apa yang batang mancis tu, buat macam Mr. Bean tu. Kena bawa anaknya yang jenis mengantuk dalam kuliah ilmu ni. Kena bawa gitu tuan. Tongkat tu. Tahan alhamdulillah. Tapi sini insya-Allah. Tuan, kalau berkedip ni cepat-cepat tutup mata. Tu sebab kalau 3 minit kalau seminit ke atas pun tuan, dia mula menjadi merah. Kalau 5 minit dalam kajian, dia jadi macam merah macam segar minyak mata kita. Itu nama dia nikmat Allah yang tanpa kita sedar, tapi Allah lagi. Dan satu lagi, mata tutup pelan-pelan. Yang ni saya dapati banyak dalam kuliah macam ni tuan-tuan. Sungguh. Tak saya tuan-tuan buat 10 kali sudah. 10 kali 5 kali tuan-tuan dia tangkap orang belakang. Rasa gitu. Lepas tu dia naik seram sejuk, naik ke atas. Sampai atas tuan-tuan, dia kepok kepala. Perasan tak? Pernah jadi kat kita pun. Tak? Tapi dalam kuliah-kuliah macam ni sebab apa tuan-tuan? Kena ingat, bila kita dalam kuliah ilmu, setan dia datang dengan bawa beberapa senjata dia. Yang pertama, senjata kaslan, malah. Kau ingat senang ni, semua yang datang ni kira rajin ni. Tak? Lawan berjuang tu sampai tersandar. Faham? Sekarang nak elongan. Dah buat macam mana? Kira tuan-tuan rajin lah. Aku menghargai. Saya menghargai tuan-tuan. Tak betul. Kira rajin tuan-tuan. Maksud dia sebab dia kaslan. Setan ni datang bawa beberapa senjata, antaranya kaslan. Dia cukup malah nak main tempat-tempat yang baik ni tuan-tuan. Tapi kita main, maksud dia kita rajin. Maksud dia kita melawan kemalasan kita. Itu satu. Dan senjata yang kedua, yang ni banyak orang tewas. Dia rajin dah. Tapi dia hari aku tuan bermarah. Dia rajin dah tuan-tuan. Dia rajin dah. Main dah. Tapi dia silap pilih dinding. Maka senang setan yang dia bawa senjata yang kedua, iaitu nu'as. Apa dia? Mengantuk tuan-tuan. Tambah-tambahlah sebelum ustaz bagi salam pun kita dah tunduk dah awal-awal. Tuan-tuan, aku tetamu kot. Kalau tetamu ni, kita nak masuk rumah orang bagi salam, dah bagi salam, masuk rumah orang buat muka macam tu, agak-agaknya tuan. Kita terus balik je. Aku rasa nak balik, kadang setengah tempat. Sini alhamdulillah gelap-gelap okey lah. Orang kata ramah mesra. Sungguh tuan. Oleh sebab itu itu sebab Nabi kata, kalau sekiranya kamu tak suka apa yang orang akan buat pada kamu, jangan buat ke orang. Maksud dia bila dia tu datang sebagai tamu, kita rai dia, senyum sekurang-kurangnya, rai tu senyumlah. Jangan sampai ajak tidur rumah pula. Agak-agak lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Oleh sebab itu nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni banyak. Cuma yang kadang kita ni terleka, tercuai. Itu sebab kita kena minta, tuan-tuan. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qalilun min ibadiyash syakur, dan amat sedikit sekali daripadaku hamba-hamba yang bersyukur. Maksud dalam ayat ini Allah menggunakan dengan perkataan syakur. Syakur ini ialah satu perkataan, kalau syakir, orang yang bersyukur. Ramai orang yang boleh ucapkan kata syukur, tuan-tuan. Syakir ni ramai. Sekiranya kita tengok anugerah juara lagu, perempuan menang, tak? Dengan rambut ni dia tak? Kalau rambut itu hamba faham kan? Ni rambut macam ni, faham tak? Yang rambut blowing orang panggil, ampalah. Kan? Hari itu saya tertengok, tuan-tuan, apa yang pakai baju angkasa, tapi tengok iklan kan, lepas habis dah daripada apa? Daripada anugerah lagu tu. Dia dapat yang pertama. Bila orang bagi mic dia tulis kata apa? Alhamdulillah. Tak? Tanyalah brother-brother yang tak pernah main masjid, tak pernah semayang pun, kita tahu. Tanya dia, sihat? Asalkan dia Islam, dia jawab apa? Alhamdulillah. Ramai orang syakir, tetapi syakir isim fa'il. Syakur isim fa'il ala mubalaghah. Dia lagi dalam, tuan-tuan, dia punya perkataan dah. Maksud dia syakur, wa qalilun min ibadiyash syakur. Maksud dia, dan amat sedikit daripada hamba-Ku yang amat bersyukur. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dahlah kita sikit, alhamdulillah, kita digolongkan daripada yang Allah sebut ni, wa qalilun, dan amat sedikit. Maksud dia kita tergolong daripada orang-orang yang sedikit tu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah tersebut memberi manfaat pada kita bersama. Baru mukadimah ya. Tu. Saya nak bawa sini beberapa tajuk, tuan-tuan. Apa pilih lah. Boleh. Kita seringkah mungkin. Sampai pukul apa nak bagi? 10. Pukul 11 hampa ceramah sendiri ya. Ya? 11.30 tu standard lah. Saya kurang standard ni. Jadi tuan-tuan, saya nak suruh pilih tajuk. Boleh ya? Saya bawa tajuk tak kena pula. Sini semua orang muda-muda Ustaz. Pergi sebut jenis nak mati ni berhal. Contoh setengah tempat tu pilih tajuk penting kan. Kalau contohnya yang dengar tu, kalau muslimat tu semua orang veteran-veteran, jangan cerita tentang haid. Faham? Sekian maklum kan. Tajuk yang pertama pilih tajuk yang pertama, tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak menetapkan seseorang itu dalam satu ibadah. Itu yang tajuk pertama. Contoh sekiranya Allah nak menetapkan seorang itu dalam ibadah sembahyang, maka Allah bagi tanda-tanda ni. Tak kira lah ibadah-ibadah yang lain pun macam tu juga. Okey, itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, seseorang itu tidak akan berganjak daripada mahkamah Allah di mahsyar nanti, kecuali Allah akan tanya beberapa soalan wajib. Itu tajuk yang kedua. Di mahkamah Allah nanti tak ada siapa pun boleh lari, boleh angkat kaki dia, kecuali Allah tanya beberapa soalan yang wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, 5 perkara yang disukai oleh manusia, dan juga 5 perkara yang dibenci oleh manusia. Apa pilih yang mana? Yang ketiga. Itu lah. Betul lah.
Amboi hampa kasar. Dia yang ketiga, boleh? Yang ketiga. Ustaz pilih mana Ustaz? Nah, saya ikut tuan-tuan. Dah aku dah bagi tahu dah aku ikut hampa. Nak lawan ustaz pula. Lima perkara yang manusia suka, lima perkara yang manusia lupa. Saya lawak tuan, jangan ambil hati pula. Ambil hati pilah Tuhan hati hampa. Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis. Sayati 'alan nasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman, Nabi kata, 5 perkara yang manusia sangat cintai, sangat suka, dan 5 perkara yang manusia sangat benci. Dia jadi tak suka, tuan-tuan. Nabi kata akan datang akhir zaman ni. Akhir zaman mana akhir zaman, tuan-tuan? Maksud dia selepas turunnya Nabi akhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah diutuskan ataupun belum, tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan dan dia dah wafat pun 1400 tahun lebih yang lampau. Nabi sebut akhir zaman akan datang akan datang pada umat aku. Nabi sebut iaitu manusia ni suka 5 perkara, benci 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, yuhibbunal hayah wa yansawunal maut, iaitu sangat suka kepada kehidupan, lupa kepada mati. Sukanya kehidupan, bencinya kematian, ataupun lupa mati. Semua orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa mati dia dirahsiakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab, tuan-tuan, kita jangan rasa doi kita hebat. Itu sebab ada satu pelajaran yang namakan pelajaran tasawuf yang kita wajib belajar, tuan-tuan. Di antaranya disebut jangan kamu rasa ujub. Ujub ni, tuan-tuan, apa dia ujub? Ujub ni dia bangga, tuan-tuan. Bangga diri. Ujub ni tak perlu dengan orang lain. Ujub ni seorang-seorang. Ujub tak terlibat dengan orang lain, ya, sorry. Ujub tak terlibat dengan orang lain. Dia seorang-seorang. Contoh, dia tengok cermin, handsome juga aku. Itu ujub. Tak sungguh. Siapa perangai tu? Tengok cermin, lawanya aku. Menunjukkan apa? Itu ujub. Rasa seorang-seorang hebat, itu ujub, tuan-tuan. Dia tak terlibat dengan orang lain. Itu ujub. Sebab itu ulama sebut bahawasanya ujub ini adalah pencetus kepada takabur. Yang kedua ialah takabur. Takabur pun bangga juga, tuan-tuan, sombong juga, bongkok, tetapi dengan orang lain. Dia terlibat dengan manusia yang lain. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan bongkok. Dan selalunya bongkok ini, tuan-tuan, dia disertai dengan cacian. Sama ada cacian dengan hati dia ataupun cacian dengan mulut dia. Kita duk rasa kita hebat dengan orang lain, tapi kita tak kata dengan mulut, tapi lah hati kita tengok dia lebih teruk pada aku. Itu menunjukkan dia dah sombong. Takabur, tambah-tambahlah yang keluar dengan mulut.
Dalam fiqh sebut kalau keluar yang dikeluarkan itu dikira sebagai najis. Bercakap benda-benda kotor ini dalam tasawuf bila keluar daripada mulut najis. Duk dalam tak najis lagi. Tak. Contoh saya nak tanya tuan-tuan, budak-budak duk dalam sauf. Kanak-kanak dia tak khitan lagi. Putus tak saf. Kanak-kanak duduk dalam saf, mungkinlah tuan-tuan dalam suasana yang hari ini tak ada lah. Tapi kalau Jumaat, yang ibu bapaknya hari ni apa yang jenis di bandar-bandar ni bimbang anak-anak. Tak. Dan dia letak tepi dia. Anak tu dia tak khitan lagi. Putus sah tak? Kenapa putus? Tak putus. Tak, sebab belum potong. Sebab bukan dia leceh. Tak leceh. Kalau nak kira bawa najis, kita bawa najis kot. Apa makan apa tadi? Macam-macam ada. Yang 3 hari pun kadang-kadang ada. Tapi yang keluar itu baru najis. Mana? Yang keluar itu baru najis. Macam tu juga dengan budak-budak. Jangan duk pilih leceh dah sudah. Tak leceh. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Tak putus saf. Itu sebab tuan, kalau boleh minta tolong, bawalah anak-anak. Tapi yang telah kita didik boleh kawal dah. Ada 2 hadis tuan, yang Nabi, yang pertama Nabi tidak menggalakkan, yang kedua Nabi menggalakkan. Sehingga kan Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala sebut tuan-tuan, dia kata sekiranya masjid-masjid kamu hari ini sunyi daripada kanak-kanak, dia kata, lihatlah akan datang, dia kata, masjid itu tidak akan diimarahkan lagi. Maksud dia apa? Dia depa lah generasi kita yang akan menjadi pewaris untuk mengimarahkan rumah Allah. Ni kadang penjelasan yang agak keras tuan-tuan, sehingga kita tak bawa anak-anak, tak didik anak-anak. Kalau kita tengok di Masjidil Haram, adakah ada larangan bawa anak? Tu masjid besar tak? Ada? Tak ada. Itu sebab sehingga dibahaskan tentang putus ataupun tidak saf, maka tidak putus. Tak putus. Sebab apa? Nak ajak anak-anak menjadi pewaris orang-orang yang mengimarahkan masjid. Sangat suka kehidupan sehingga lupa akan kematian. Kita suka hidup tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau sekiranya Allah bagi ruang dan peluang pada kita untuk pilih berapa umur kita nak mati, tuan-tuan nak mati umur berapa? Bro, agak-agak nampak semaksimum yang mungkin. Alhamdulillah. Saya pernah buat kajian tuan-tuan, masa saya program dengan Jentayu. Ada 40 orang lebih lepasan daripada universiti course engineering. Ada 40 orang lebih ni tuan-tuan. Saya kata di antara modul yang saya bawa, saya bagi kertas 01. Saya kata dapat kertas 001, lakarkan, buat garisan,
buat 100 petak. Dia orang pun buat. Engineer takkan nak ajak satu tak, sebut itu sudah. Jadi tuan-tuan, bila dia buat 100 petak, saya kata okey, daripada petak yang pertama tu tulis 0 sampai 99, dia orang pun tulis. Lepas tu saya kata okey, pada hari ni umur kamu di petak ke berapa? Maksud dia satu petak tu mewakili setahun lah, umur setahun. Hari ni tahun ke berapa umur kamu dilahirkan? Maka kebanyakan mereka tuan-tuan dalam 23, 24, 25 itu lah. Contoh kita ambil mudah 25 dia ni tulis umur aku sekarang. Okey, saya kata daripada umur 0 sampai umur 25, benda perkara-perkara yang besar-besar yang kamu ingat. Maka tuan-tuan, kebanyakan petak kosong ni banyak yang ditulis. Walaupun dia tak ingat, tu pembohong nama dia. Dia kata apa? Aku dilahirkan. Nampak? Ingat tak masa kita dilahirkan? Tak ingat pun tu saya kata. Nah, dia tulis 0, aku dilahirkan. Dash yang kedua dia kata aku teriak. Maksud dia menangis. Di kalangan 40 orang lebih ni tuan-tuan, saya paling teruja tuan-tuan dengan seorang ni. Sebab apa? Nampak dia ni dia terlalu nakal dalam penulisan dia. Saya suruh dia orang tulis apa saja, kerana apa? Orang tak tahu identiti dia orang, sebab tak ada tulis nama. Jadi cuma kita sebagai pemerhati ni, kita berjalan tengok dia ni, boleh tahan dia ni. Dia tulis apa? 0, dia kata aku dilahirkan, mak aku beranak. Yang ke dash kedua dia kata aku teriak kakao. Dash yang ketiga dia kata aku tengok nurse ni segak pula. Segak pula dia kata. Aku pun kenyit mata kat nurse. Ting, dia tulis. Ni budak nakal kan. Lepas tu kebanyakan daripada depa ni tuan-tuan yang diisi umur 12, umur 15, umur 17. Apa tu? Periksa. Ketika mana diuji, rupa-rupanya fitrah manusia tuan-tuan, rupa-rupanya kita sangat ingat masa kita diuji. Cuma perkhabaran masa kita diuji sesungguhnya, dihisap oleh Allah, dah khabar dah oleh Nabi. Cuma yang tu kita tak ingat. Kita tak ambil perhatian, reminder dekat kepala kita. Walaupun benda tu akan kita tempuh. Tu kita buat tak heran. Jadi tuan-tuan, kebanyakan gitu. Selepas itu saya baca yang budak ni punya. Lepas saya kata okey, tulis 5 tahun akan datang selepas kamu umur kamu hari ni 50 sampai umur contohnya 25 sampai umur 30 lah, 5 tahun akan datang. Dia pun buat perancangan. Apa ni budak ni tulis tuan-tuan? Dia kata masa umur 26 tu dia kata dia dah kahwin. Ya. Umur 29 dia kata top up seorang lagi. Ni budak ni nakal. Dia kata top up seorang lagi. Lepas tu dia kata dia kerja jadi senior engineer dan sebagainya tuan-tuan. Umur dalam 45 kot saya ingat. Dia tulis saya kena serangan sakit jantung. Itu perancangan dia. Saya kena serangan sakit jantung. Selepas tu dia tulis 46 sembuh, 47 sembuh, 48 main snooker. Dia tulis itu. Apa hal budak ni saya kata. Dia tulis main snooker. Lepas tu dia kerja sampai umur 50. Sampai umur 50 dia kata aku kena serangan stroke pula dah. 51, 52, 53, 3 tahun koma tuan-tuan. 54 dia tulis sedar balik. Perancangan mengarut lah budak ni.
Lepas 55 tu tuan-tuan, dia sedar balik 56, 57. Ni dia kata kerja. Lepas tu sampai umur 60 kot, saya ingat saya, dia kata main snooker balik. Lepas tu dia kata kerja. Saya fikir dia ni tak nak orang tak pencen-pencen ke? Pelik. Cumanya sebelum tu saya kata okey, sekiranya Allah bagi ruang dan peluang kepada kamu nak mati umur berapa? Kan tak ada tulis nama tuan-tuan. Kebanyakan tuan-tuan 40 orang lebih, kebanyakan depa semua umur 80 ke atas. Saya ingat saya 3 orang kot yang umur Nabi dan ke bawah. Yang lain tu semua 80 ke atas. Tengah tu ada yang tulis tuan-tuan yang 99 tu, 99 dia kata set baik, tak ada orang lagi dia kata. Manusia menunjukkan secara fitrahnya kita takut mati umur-umurnya tuan. Secara fitrahnya. Jadi tuan-tuan, bila dia kata umur 60 sampai 70 tu semua kerja. Yang budak ni dia nak mati umur 88. Yang mengarut ni. Umur 88 dia mati tuan. Sampai 70 je dia tulis apa tuan-tuan? Aku isi form jadi imam. Wallah. Dah bertobat awalnya dia ni. Tobat, lepas dia tulis imam sampai 75. Sampai 75, 76 dia tulis pondok. Maksud dia pergi pondok lah. Cuma saya pelik tuan, orang pergi pondok dulu baru jadi tu imam. Yang dia terbalik, jadi tu imam dulu baru pergi pondok. Tu kadang-kadang jadi tu imam, siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca gitu. Sebab apa? Sebab orang ngaji dulu baru jadi tu imam. Ni nak berebut tu imam, nak jadi tu imam, ilmu tak ada. Tak? Ngawak. Dia jadi pondok. Sampai umur 88 dia kata tahun aku mati. Tiba-tiba 89 pun dia tulis. Dia kata aku jadi tengkorak. Ini budak. Tuan-tuan, masa zuhur tu, lepas makan apa semua, rupa-rupanya yang azan budak ni, budak yang tulis paling mengarut ni, budak ni. Rupa-rupanya saya tanya kawan-kawan dia ni nampak duk berkampung di sini, dia sebagai apa? Rupa-rupanya dia ketua lujnah surau dan kebajikan. Ni budak ni tuan-tuan. Dia bukan orang biasa yang di kalangan kawan-kawan dia. Dia memang boleh tolak ke mana pun boleh, tarik ke mana pun boleh. Ni budak ni tuan-tuan. Daripada masa tu saya jadi sedikit insaf. Saya kata budak ni mungkin nak mengajar saya dan kawan-kawan dia yang lain. Kalau sekiranya hidup kita tidak ada matlamat untuk agama, ni dengar betul-betul ni, pasang tak? Sekiranya hidup kita tidak ada matlamat untuk agama ni tuan-tuan, hidup kita pasti akan bermain-main. Ittakhidhaha huzwa. Al-Quran sebut, ambil perkara-perkara ni sebagai main-main. Itu sebab budak ni tuan-tuan, lepas ni kena serangan jantung, lepas kerja-kerja main snooker, nampak tak? Dia macam nak tunjukkan satu mesej. Lepas tu koma, lepas tu sedar balik, lepas tu main snooker. Nampak tak? Hidup kalau tak ada matlamat tuan-tuan, perkara ni pasti akan jadi. Ittakhidhaha huzwa. Ambil hidup ni sekadar main-main. Itu sebab tuan-tuan, malam ni tak dapat banyak pun, sikit yang ni pun jadilah. Saya nak pesan, tetapkan matlamat untuk agama. Tetapkan dalam hidup kita matlamat untuk agama kita, untuk apa? Aku ni, jangan sekadar berbangga berada di sini tuan-tuan. Kita berada di surau ni, alhamdulillah kita dah berbangga dah. Dan akhirnya
Dan satu tempat tu seorang datuk kan, bila sembang-sembang dia kata, saya ustaz dah duduk sini 30 tahun tak. Biasa datuk dia lain sikit cara sembang kita kan. Alhamdulillah dia kata. Lepas dia kata, saya tahu ustaz yang mana JK tak boleh pakai, yang mana JK boleh pakai. Ke situ pula orang tua ni. Bila dia cakap macam tu, saya kata, datuk, saya nak tanya satu soalan. Dah datuk duduk sini 30 tahun dah. Saya nak tanya satu soalan. Lama tu 30 tahun saya tak. Pernah tak datuk basuh sekali ya tandas? Bukan, kalau selalunya tandas di masjid ni dia ada banyak kan. Saya kata satu tu lah. Bukan yang datuk punya, yang orang lain punya. Walau sekali datuk duduk di sini dah lama, walau sekali pernah tak datuk basuh? Terbeliak biji mata dia tuan-tuan. Tu tuan-tuan, kita jangan bangga berada satu-satu tempat. Tetapi tuan-tuan, kita mestilah jadi kebanggaan orang apa yang kita dah buat pada satu-satu tempat. Tengok tuan-tuan surau kita, tengok lansir tu, agak-agak kalau gantung di rumah sanggup tak lagi. Tak sanggup, ibu satgi buang balik basuh. Aku main ceramah macam tu. Ni tak susun ni tuan-tuan, susun. Apa yang kita buat? Kita nak cerminkan diri kita, Islam itu satu agama yang indah tuan-tuan. Islam tu memang indah, tapi kadang kita yang mencomotkannya. Sebab tu kita kena, kadang tuan-tuan ada tek jejak sampah agak sikit, ambil apa salah kan? Tengok tak ada benda, ambil cubit dengan tangan kan. Nabi kata apa? Siapa yang buang najis daripada rumah Allah, siapa yang buang kotoran sampah, itu adalah, Nabi kata, itu adalah mas kahwin bidadari. Nampak tak? Di dunia pun kita nak anak orang, kita nak kena ada mas kahwin, betul? Di akhirat ni buang kotoran daripada rumah Allah, Nabi kata itu adalah mas kahwin bidadari. Masya Allah. Lepas ni tuan-tuan, kalau jumpa tai cicak kena pekuk, takut tok siap nampak. Saya kena kongsi. Faham? Itu sebab Nabi sebut, bahawa siapa yang Allah nak kebaikan pada dia, maka Allah akan bagi dia kefahaman agama yang betul. Dia tak suka salah orang lain. Dia selalu akan nampak apa kekurangan dia untuk nak buat taat pada Allah. Dia akan tingkatkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu baru pertama. Oh, ni sampai pukul 11 kan. Yang kedua ringkas-ringkas sikit dah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Lebih kurang je. Tapi ada perbezaan lah. Iaitu sangat mencintai dunia, lupa kepada akhirat. Dunia suka tak? Suka. Kita bakhil tak tuan-tuan? Kita bakhil tak? Tak bakhil sebenarnya. Manusia mana ada bakhil? Tak bakhil. Saya tanya kaum ibu, suami ajak pergi Sogo, dia ada RM50 ya. Nak pergi tak? Nak pergi tak? Dan jujurlah, masuk surau pergi. Alhamdulillah, tuan-tuan mempunyai isteri yang solehah. Dan baru surau ni saja yang kata pergi, surau tempat lain dia kata tak nak tak. RM50 ya. Dengan anak 6. Hendak. Tak mau pergi. Ni kena tetap pendirian lah. Tapi tuan-tuan,
Kita rasa, oh saya tanya semalam di mana? Malam pula, berapa hari lepas. Saya tanya, habis tu berapa hampa baru nak pergi? Dia setengah tu dia tunjuk senang ni. Yang makcik kan duduk atas kerusi tu. Maksud dia ada sakit lutut kot. Dia tunjuk apa? Maksud dia 500. Baru nak boleh pergi. Kita rasa benda dunia ni, kalau contohnya RM50 itu kita rasa wah. Sebab apa? Sebenarnya bukan kita bakhil kan. Tapi kalau contohnya tabung, ada pada malam ni saya kata semua kutip seorang RM50. Semua kutip seorang RM50, bubuh dalam tabung surau. Tak? Sebab apa? Nak tambah akaun. Contoh. Agak-agak hampa panggil lagi aku. Nak ambil duit tak turun dah. Nampak dah jawapan dia. Itu ikhlas tu. Tak sungguh kan? Setengah tu bubuh tu 3 malam tak tidur tuan. Teringat. Subhanallah tuan. Kalau contoh kira salah tarik duit lah. Hang tengok dia punya, dia mai tanya pula. Dia mai tanya pula. Minta maaf, boleh tak buka tabung yang saya nak tengok. Sebab saya kenal duit tu, terkena getah ada sikit. Saya kenal kalau ni saya tersilap bubur. Tak sungguh tuan. Saya pernah jadi tok imam. Ada. Memang ada jumpa saya. Dia minta ni sebab dia tersilap bubuh duit. Dia silap bubuh duit RM50. Dia selok-selok dia tak ada ingat 50, dia ingat RM5. Mungkin dia kita sunuzon lah. Tapi ada berlaku. Jadi tuan-tuan, saya positif. Saya kata husnuzon tu positif lah. Maksud dia sangka baik. Ada kesusahan. Okey. Cuma nak kata benda tu ada berlaku lah. Ada berlaku yang minta balik kunci. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tu tak bakhil. Tak. Hanya kita bakhil untuk akhirat. Sebab apa? Memang manusia Nabi sebut dah, memang manusia suka tentang perkara-perkara dunia ni, lupa kepada akhirat. Tak kira lah macam mana diceramahkan, dibagi tahu tuan-tuan info tentang akhirat, tentang contohnya tambah-tambah terlibat dengan sedekah, hebat dia punya tambah-tambah tentang wakaf tuan-tuan, hebat. Satu batu yang kita wakafkan pun Allah dah bina mahliga yang sebesar-besarnya di syurga, tambah-tambahlah kita wakaf benda-benda yang lebih daripada tu. Hebatnya. Duit itu. Tak. Maksud dia apa dia? Maksud dia betul dia kata Nabi mencintai dunia tu lebih pada akhirat. Dan seterusnya yang ketiga tuan-tuan, iaitu yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Iaitu sangat suka kepada harta benda, lupa kepada hari perhitungan. Harta benda ni tuan-tuan kita cari. Itu sebab dalam Quran sebut alhaakumut takatsur. Mereka dilalaikan dengan harta benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga sedar-sedar tuan dalam kubur. Itu sebab kita kena rancang. Di antara perancangan yang mudah tuan-tuan, sikit daripada bulanan kita itu untuk sedekah. Bukan banyak, tak banyak. Sikit tu ada juga. Sebulan gaji tu ada untuk disedekahkan. Walaupun kadang kita dah fikir nak makan pun tak apa, ada sedekah. Walaupun sedikit.
Kenapa? Itulah bekalan kita nanti. Itu sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia sebut apa? Man dakhala qabra, barang siapa yang masuk kubur, dia kata, bila zadin, tanpa bekalan, faka'annama dakhala al-bahr bila safinah, seperti mana orang yang masuk ke dalam laut tanpa sampan. Lemah tuan-tuan, tak ada bekalan. Sebab itu tempat mana kita cari bekalan ni? Tentang reta benda ni tuan-tuan, saya teringat ada lirik satu lagu tu bagus. Dan lagu tu dia kata apa? Di dalam hidup kita seharian, pernah dengar lagu? Ada persamaan inginan mencari harta sebanyak mana. Tu lagu tu. Masa terdaya bila mentari menyuluh bumi, kita pun bangkit dari mimpi. Dengarlah sini kata dia. Menyambung semula pencarian yang terhenti semalam. Kepuasan terpancar jelas bila yang dimimpi terbukti. Dengan kekayaan yang dimiliki pasti tidak lagi mencukupi. Itu lagu tu. Dia nak cerita lagu tu sebenarnya bukan cerita tentang cinta-cinta kan. Cerita tentang orang duk berebut cari reta benda. Bangun pagi ingat nak kerja. Last sekali lagu tu kata, harus diingat kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara, menghunikan alam dan pasti akan dijemput untuk pulang. Begitu. Nampak tak? Itu kehidupan saya kata. Cari tak salah tu sebab Sayyidina Ali kata apa? Yang dikatakan zuhud, yang dikatakan orang tu zuhud tentang dunia ni, dia bukan wala idha'atil mal, bukan dia buang harta benda. Ada TV buang, peti air buang pula, pakai serban dia, pakai baju pun busuk apa contoh. Tak gitu. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi bila agama memerlukan sumbangan daripada bentuk keuangan, dia tak kedekut. Dia gitu. Sayyidina Ali kata apa? Boleh. Bukannya wala idha'atil mal, bukan buang harta benda, tapi ambil kekayaan tu, jangan insaf sekejap aku. Bukan ambil harta, saya nak kata, tapi tak simpan dalam hati. Tengok ada keperluan agama, kita ada sumbangan. Maksud dia jangan biar tu itu ya berlalu. Entah itu sebenarnya rezeki yang kekal untuk kita. Itu sebab yang ketiga Nabi SAW sebut, memang betul orang yang di antaranya manusia ni sangat cinta kepada cari harta benda, nak harta benda, lupa kepada hari hisab. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umri fi ma afnah. Nabi SAW sebut di antara yang perkara yang akan ditanya adalah apa dia? Di antaranya ialah tentang umur. Yang kedua tentang ilmu kita. Yang ketiga tentang harta kita. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana kita dapat dan kepada sumber apa yang kita belanjakan. Sumber kadang-kadang dah halal tuan-tuan, alhamdulillah, tapi kita belanja perkara yang tak halal, dia tak berkat. Dia nak berkat, dia kena dua-dua hala.
Sumber halal, belanja tu tempat yang halal, baru berkat. Tambah-tambahlah sumber tak halal lagi ya. Kadang dia kerja memang kerja halal tuan, ada, tapi belanja tu dia suka pergi naik club contoh, dia kerja halal tapi perangai dia macam tu, dia belanjakan tempat pada sumber-sumber ya. Dia rajin belanja makwa daripada belanja bini contoh. Nampak? Tu dia tak berkat. Tak maaf tuan, sini tak ada, situ minta maaf awal tu. Faham? Itu yang ketiga. Dan yang keempat tuan-tuan, Nabi SAW sebut yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Sangat suka kepada qusur. Qusur ni mahligai, indah, cantik tuan-tuan. Rumah ni insya-Allah kalau ada rezeki memang kita nak rumah yang besar, betul? Dan Nabi SAW pun sebut di antara ciri kebahagiaan Nabi SAW sebut antaranya adalah al-baitul wasi'. Maksud dia rumah yang luas, kata Nabi. Itu antara dia, tapi itu tak menjamin. Nabi sebut ciri-ciri antaranya yang kata hidup tu yang dikatakan oleh manusia ni yang bahagia, di antaranya orang lepikan gitu. Nabi sebut antara dia. Kita nak rumah yang cantik, indah dan sebagainya. Tapi kita lupa tempat yang sempit, iaitu kubur. Saya tak nak panjang itu tuan-tuan. Tuan-tuan pun sedia maklum kawan. Dan seterusnya yang kelima, Nabi SAW sebut yuhibbu nal khalq wa yansawunal khaliq. Sangat mencintai, sangat menyukai khalq, apa yang diciptakan Allah, lupa kepada pencipta. Setengah tu orang yang dikurniakan oleh Allah kecantikan pada dia, maka dengan cantik itu dia suka mempamerkan pada orang, sehingga membuka aurat dia. Kalau contohnya yang kita tengok hari ni banyak yang cantik-cantik, dia suka akan keciptaan Allah tuan-tuan, tapi dia lupa akan pencipta. Jarang kita tengok orang yang huduh-huduh ni rajin selfie kalau perempuan. Betul tak? Yang duk rajin selfie, sikit-sikit selfie tu mesti dia perasan dia lawa, betul? Ada tuan-tuan rajin selfie? Tak rajin? Menunjukkan tak apa handsome lah tu. Faham? Sekian maklumkan. Contoh kebanyakan, bukan sini semua handsome. Marah pun tak boleh keluar pula. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di pantai, suka kepada keindahan, cantik tapi kebanyakan yang mana pergi pantai semua dah jadi singkat-singkat lah, mandi dan sebagainya. Lucu habis gedang. Saya baca di Malaysia ni alhamdulillah lagi tuan-tuan. Pantai mana tempat lain tengok macam mana. Suka kepada apa yang diciptakan Allah, tapi lupa kepada pencipta. Itu yang Nabi SAW sebut kepada kita akhir zaman. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada huraian hadis berikut memahamkan kita bahawasanya apa tugas kita sebagai orang Islam, yang kita duk mengaku kita ni Muslim. Apa tugas kita? Kita tahu dah di akhir zaman ni banyak perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya. Apa tugas kita? Di antaranya yang Nabi sebut ni, manusia ni suka. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang nak memperbaiki diri kita, insya-Allah.
Nak berubah, nak mengubah orang susah tuan-tuan. Yang senang sikit nak ubah adalah diri kita. Diri kita pun susah nak ubah, tambah nak ubah orang. So bermula dengan diri kita. Kita buat perubahan pada diri kita dulu. Walaupun sikit, insya-Allah ada pahalanya. Cuma satu, kita kena minta senantiasa Allah itu turunkan rahmat dia. Apa maksud rahmat? Iaitu kasih sayang dia. Kita buat tuan-tuan solat dan sebagainya, pahala itu Allah bagi dengan kasih sayang dia. Kerana apa? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak wajib melakukan satu perkara pun kepada hamba dia, kepada apa yang diciptakan dia. No. Allah tak wajib pun tuan-tuan. Dia ciptakan kita, dia tak wajib pun sebenarnya bagi makan kepada kita. Dia bagi rezeki kepada kita, kurniaan dia disebabkan kepemurahannya. Dan kita buat sembahyang ni, kita kata aku dah buat sembahyang, Allah wajib bagi aku pahala. No. Kalaulah Allah wajib bagi, itu menunjukkan itu lemahnya Allah. Maksud dia apa dia? Allah bagi pahala kepada kita disebab rahmat dia, kasih sayang daripada kita. Itu sebab kita dalam hidup kita minta kasih sayang Allah. Minta kawan-kawan doa, tolong doa Allah rahmati aku. Minta. Minta. Sama-sama. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu tuan-tuan, perempuan, mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada malam ni, tajuk yang tuan-tuan pilih, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak wawarkan. Saya ada jual tanah. Tapi tanah ni dijual untuk sama-sama dapat tanah tu untuk dia wakafkan. Faham tak konsep dah? Tanah tu tanah saya. Bila saya nak jual pada seorang individu ni tuan-tuan, mungkin harga dia lebih tinggi pada tu. Tapi bila saya fikir-fikir balik, mungkin tanah yang aku ada ni itulah satu-satunya pernah aku milik. Jadi biarlah tanah itu bermanfaat untuk agama. Jadi saya pun ada anak-anak murid tuan-tuan, saya pun wawarkan, siapa-siapa nak tolong beli tanah saya untuk diwakafkan. Kita maksud dia berkongsi untuk diwakafkan. Saya tak letak sekaki setengah tu, dia letak satu kaki persegi 100 herak. Saya tak letak tuan, kerana apa? Saya fikir nak bagi kepada semua orang asal. Setengah tu dia ada RM10 contoh. Dia pun nak wakafkan juga, betul? Mudah-mudahan walaupun satu batu tuan-tuan dapatlah dengan harga tu. Mudah-mudahan. Itulah tanah dia. Tanah tu kat Kedah. Tanah tu kat Kedah. Tuan-tuan yang ada WhatsApp, nanti saya WhatsApp detail. Ambil nombor ni 012 90 563 90. Untuk diwakafkan untuk projek pusat pengajian Al-Quran dan pondok orang tua-tua. Saya letak nama dia Raudhatut Taubah. Biasa orang tua-tua tak kena banyak tobat. Itu Raudhatut Taubah. Sama lah ni. Raudhah maksud taman. Taman orang-orang bertaubat. Itu. Wallahu a'lam. Maaf tuan. Sekadar itu dulu, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik datang pada Allah, bukan manusia sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.